Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan. Kumpulan kami diberi tema 4 iaitu pendidikan di sekolah menengah. Baik, tajuk kami adalah pemerkasaan pelaksanaan kurikulum standard sekolah menengah KSSM dalam menepani arus perdana. Baik, sebelum itu saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada Muhammad Jafni bin Jasim, Azli bin Malik dan saya sendiri Muhammad Nur Fikri bin Hairul Osman, Suryati binti Sain, Nurhas Nidatul binti Husin dan Andrea Henry. Baik, seterusnya kita masuk kepada pengenalan KSSM. Yang mana KSSM ini ditubuhkan pada tahun 2017. Yang mana kurikulum ini menekankan pembangunan individu yang serba lengkap yang dilengkapi dengan kompetensi yang diperlukan untuk berkembang maju dalam abad ke-21 ini. Seterusnya, saya Muhammad Jafni bin Jasim, PP 23121117T. Saya akan membentangkan tentang kajian yang dijalankan. Alright. Persepsi dan sikap masyarakat terhadap pendidikan sering mengutamakan pencapaian akademik yang diukur melalui markah peperiksaan yang boleh menjejaskan objektif KSSM yang lebih luas. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis faktor-faktor yang menghalang kejayaan pelaksanaan KSSM dan mencanangkan strategi untuk mengatasi halangan tersebut. Seterusnya, saya Suryati binti Sain, nomor kad pelajar PP 2312028T akan membentangkan ciri-ciri utama KSSM. Yang pertama sekali, pendekatan berpusatkan pelajar dan berasaskan inquiry. Yang kedua, kemahiran berfikir aras tinggi, kreativiti, inovasi dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, subjek baru, pemikiran pengiraan, reka bentuk dan teknologi dan keusahawanan. Yang keempat, elemen merentas kurikulum, keusahawanan, ICT dan bahasa. Yang kelima, pembelajaran berasaskan projek dan aktiviti kolaboratif. Yang keenam, kemahiran berfikir aras tinggi KEBAT. Baik, seterusnya adalah komponen teras KSSM. Yang pertama adalah bahasa, kedua kemanusiaan, ketiga sains dan teknologi, keempat vokasional dan teknikal, kelima sukan dan kurikulum, dan akhir sekali adalah pendidikan Islam dan pendidikan moral. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian kami ada 3, iaitu yang pertama, mengenal pasti cabaran yang menghalang pelaksanaan KSSM secara berkesan di sekolah menengah Malaysia. Objektif yang kedua ialah menganalisis keberkesanan strategi dan sumber yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyokong pelaksanaan KSSM di peringkat sekolah. Dan objektif yang terakhir iaitu menilai tahap kesediaan dan kemahiran guru-guru dalam mengintegrasikan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT merentas kurikulum seperti yang dikehendaki oleh KSSM. Seterusnya, matlamat utama kurikulum standard sekolah menengah, yang mana antaranya adalah untuk melahirkan pelajar yang menyeluruh dan holistik, membangunkan kemahiran dan kecekapan abad ke-21 dan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat, dan pendekatan pembelajaran yang berpusatkan kepada pelajar. Di sini saya akan bentangkan 2 bahagian, yaitu metodologi dan dapatan analisis kajian. Kaedah kajian yang telah kami lakukan adalah kajian kepustakaan, pengumpulan data melalui pembacaan penyelidikan lepas dari pelbagai sumber akademik. Kajian kepustakaan melibatkan peninjauan buku, artikel ilmiah dan sumber lain yang berkaitan dengan isu atau bidang penyelidikan tertentu untuk memberikan penerangan, ringkasan dan penilaian kritis. Data ini diperoleh dari tapak penyelidikan atas talian seperti Google Scholar, Script, ResearchGate dan eJournal UPSI. Kaedah kajian ini mempunyai beberapa langkah untuk proses pengumpulan data. Yang pertama ialah mengenal pasti kata kunci. Dalam langkah ini, data diambil dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti pemantapan pelaksanaan KSSM, cabaran pelaksanaan KSSM, kurikulum standar sekolah menengah, dan KSSM di sekolah menengah.
Kedua ialah penyaringan artikel, di mana artikel disaring mengikut kesesuaian dengan tajuk atau topik kajian, untuk memastikan artikel yang dipilih berkaitan dengan tajuk dan mempunyai kualiti. Kemudian, analisis isi kandungan. Ialah analisis mendalam artikel terpilih, dilakukan untuk mengenal pasti cabaran dan harapan dalam pelaksanaan KSSM di sekolah menengah, yaitu pengenalan tema utama, tren dan kesimpulan dari penyelidik terdahulu. Akhir sekali ialah pengelompokan data. Data dikategorikan mengikut tema seperti pelaksanaan, cabaran, dan harapan pengimplementasian KSSM dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi analisis dapatan kajian pula, proses analisis data ini adalah untuk menjawab soalan-soalan kajian dan mencapai objektif penyelidikan. Terdapat 3 artikel yang dipilih dari hasil tinjauan keseluruhan, yaitu artikel pertama membincangkan pengintegrasian KEBAT dalam pengajaran KSSM, khususnya dalam subjek Bahasa Melayu. Artikel ini menekankan pelaksanaan KEBAT membantu murid untuk memahami topik dan mengembangkan kemahiran kritis dan kreatif. Kemudian, artikel kedua membincangkan keberkesanan penggunaan buku teks KSSM dalam PDP dan kemahiran guru dalam mengintegrasikan KEBAT. Artikel ini memberi gambaran bagaimana guru berpengalaman lebih cekap dalam memanfaatkan buku teks untuk mengajar KEBAT. Akhir sekali ialah artikel 3 yang membincangkan tentang pelaksanaan KEBAT dalam pengajaran Komsas di sekolah menengah. Artikel ini membincangkan teknik pengajaran di mana guru menggunakan pelbagai teknik pengajaran yang merangsangkan pemikiran kreatif dan kritis murid. Secara keseluruhan, artikel ini dipilih kerana ianya memberi gambaran komprehensif tentang tahap kesediaan dan kemahiran guru dalam melaksanakan KEBAT dalam KSSM di sekolah menengah. Keseluruhan analisis menunjukkan guru berada pada tahap kesediaan dan kemahiran yang baik. Namun peningkatan berterusan dalam latihan dan sokongan masih diperlukan untuk mencapai hasil yang lebih optimum. Okey, seterusnya di sini kita boleh lihat kekuatan artikel dan tahap artikel tersebut. Okey, ketiga-tiga artikel yang dianalisis memberi gambaran yang komprehensif tentang tahap kesediaan dan kemahiran guru untuk melaksanakan KEBAT dalam KSSM di sekolah menengah. Secara keseluruhannya, analisis menunjukkan bahawa guru berada pada tahap kesediaan dan kemahiran yang baik. Namun, peningkatan berterusan dalam latihan dan sokongan masih diperlukan untuk mencapai hasil yang optimal. Cabaran mengintegrasikan KEBAT dalam KSSM. Penguasaan kemahiran aras tinggi iaitu KEBAT merupakan salah satu elemen yang penting di mana ianya ditekankan dalam KSSM di Malaysia. KEBAT merangkumi kemampuan untuk menganalisis, menilai, mencipta dan menyelesaikan masalah secara kritis dan juga kreatif, di mana ia amat penting dalam menyediakan pelajar untuk menghadapi cabaran abad ke-21. Walau bagaimanapun, mengintegrasikan KEBAT dalam pelaksanaan KSSM bukanlah tanpa cabaran. Pelbagai halangan seperti kesediaan dan kompetensi guru, kesesuaian bahan pengajaran, sokongan infrastruktur serta sikap dan penerimaan pelajar memainkan peranan dalam keberkesanan pelaksanaan KEBAT. Salah satu cabaran utama yang dihadapi oleh guru dalam mengintegrasikan KEBAT dalam KSSM adalah kekurangan latihan dan pembangunan profesional yang berterusan. Walaupun terdapat program latihan yang dijalankan, banyak guru melaporkan bahawa latihan tersebut tidak mencukupi untuk memberikan mereka kemahiran dan pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan KEBAT dengan berkesan. Guru juga menghadapi cabaran dalam mendapatkan sumber dan bahan pengajaran yang sesuai untuk mengintegrasikan KEBAT. Artikel 2 menekankan bahawa buku teks KSSM perlu dirancang dengan lebih baik untuk membantu guru mengajar kemahiran berfikir aras tinggi. Tanpa bahan pengajaran yang mencukupi dan relevan, guru mungkin mengalami kesulitan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti yang dapat merangsang pemikiran kritis dan kreatif dalam kalangan pelajar. Menurut kajian yang dijalankan oleh Dr.
Rizal Muhammad jelas pada tahun 2018, guru-guru di Malaysia seringkali menghadapi kekurangan bahan pengajaran yang berkualiti tinggi dan relevan untuk pengajaran kebat. Kajian ini juga menunjukkan bahawa tanpa sokongan sumber yang memadai, usaha untuk mengintegrasikan kebat dalam pengajaran harian menjadi lebih mencabar dan juga kurang efektif. Beban tugas yang tinggi dan masa yang terhad juga menjadi cabaran besar bagi guru dalam mengintegrasikan kebat. Guru seringkali terpaksa menangani pelbagai tanggungjawab selain daripada pengajaran, termasuk tugas-tugas pentadbiran dan pengurusan kelas. Tahap penguasaan pelajar yang berbeza-beza juga merupakan cabaran dalam pelaksanaan kebat. Guru perlu menyesuaikan teknik pengajaran mereka untuk memenuhi keperluan pelajar yang mempunyai tahap kemampuan yang berbeza-beza. Ini memerlukan perancangan yang lebih terperinci dan fleksibiliti dalam pengajaran yang kadangkala sukar untuk dicapai dalam situasi kelas yang besar dan pelbagai. Walaupun teknologi dapat menjadi alat yang berkesan untuk mengajar kebat, kekurangan infrastruktur dan akses kepada teknologi yang mencukupi masih menjadi masalah di beberapa sekolah. Guru-guru yang tidak mempunyai akses kepada teknologi yang diperlukan mungkin menghadapi kesulitan dalam memperkenalkan aktiviti pengajaran yang inovatif dan interaktif. Cabaran lain adalah sikap dan mentaliti guru dan pelajar terhadap kebat. Sesetengah guru mungkin masih terikat dengan pendekatan pengajaran tradisional dan kurang berkeyakinan dalam menggunakan pendekatan yang lebih interaktif dan berpandukan kebat. Di sisi lain, pelajar juga mungkin kurang terbiasa dengan aktiviti yang memerlukan mereka berfikir secara kritis dan kreatif dan mungkin menunjukkan rintangan terhadap perubahan dalam kaedah pengajaran. Kurangnya penglibatan komuniti dan ibu bapa dalam menyokong pelaksanaan kebat juga menjadi cabaran. Sokongan daripada ibu bapa dan komuniti sangat penting untuk memastikan pelajar mendapat dorongan yang berterusan dalam mengembangkan kemahiran berfikir aras tinggi di luar sekolah. Berdasarkan cabaran yang dihadapi dalam mengintegrasikan kebat dalam KSSM dan tahap kesediaan serta kemahiran guru dalam mengintegrasikan kebat, telah dianalisis. Boleh dikatakan bahawa keberkesanan strategi dan sumber yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyokong pelaksanaan KSSM untuk kemajuan aras perdana adalah berkesan. Pertama, salah satu strategi utama yang disediakan adalah latihan dan pembangunan profesional seperti bengkel dan kursus yang bertujuan untuk meningkatkan kesediaan dan kemahiran guru dalam melaksanakan KSSM dalam PNP. Namun terdapat beberapa cabaran seperti keperluan dan untuk pembangunan profesional yang berterusan. Kajian mencadangkan bahawa terdapat keperluan untuk program pembangunan profesional yang lebih disesuaikan dan berterusan untuk memastikan guru-guru dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran relevan dan terkini. Seterusnya, KPM juga menyediakan buku teks dan pengajaran yang sepatutnya membantu guru mengintegrasikan kebat dalam KSSF dengan lebih efektif. Namun begitu, ada juga pendapat guru-guru yang menyatakan bahawa sumber dan bahan kadangkala tidak mempunyai kualiti yang baik. Guru seringkali menghadapi kekurangan bahan pengajaran yang berkualiti tinggi dan relevan untuk pengajaran kebat. Ini menyukarkan mereka untuk merancang dan melaksanakan aktiviti pengajaran yang dapat merangsang pemikiran kritis dan kreatif pelajar. Dalam masa yang sama, keberkesanan penggunaan buku teks dalam pengajaran dan pembelajaran juga adalah bergantung pada tahap kemahiran, pengetahuan dan juga pengalaman guru. Walau bagaimanapun berbalik pada strategi pertama, iaitu latihan berterusan mampu menambah baik kemahiran guru-guru dengan berkesan. Selain itu, penggunaan teknologi alam pengajaran adalah salah satu aspek penting dalam pelaksanaan KSSM. Walaupun pelaksanaan PPPM telah menambah baik infrastruktur sekolah-sekolah di Malaysia, kajian lanjut diperlukan untuk meneroka peranan integrasi teknologi dalam mempertingkatkan pelaksanaan KSSM. Akhir sekali, sokongan daripada ibu bapa dan komuniti juga sangat penting untuk memastikan pelajar mendapat dorongan yang berterusan dalam mengembangkan kemahiran yang terkandung dalam kebat di luar sekolah.
Keberkesanan strategi dan sumber yang disediakan oleh KPM untuk menyokong pelaksanaan KSSM di peringkat sekolah adalah bergantung kepada beberapa faktor utama, seperti latihan dan pembangunan profesional guru, ketersediaan dan kualiti bahan pengajaran, sokongan infrastruktur dan teknologi, serta penglibatan komuniti dan ibu bapa. Walaupun terdapat usaha yang berkesan dan signifikan, terdapat ruang untuk penambahbaikan terutama dalam aspek latihan berterusan, penyediaan bahan pengajaran berkualiti dan peningkatan sokongan teknologi. Okey, yang seterusnya adalah kesimpulan. Secara keseluruhannya, pelaksanaan kurikulum standard sekolah menengah iaitu KSSM adalah langkah penting dalam memajukan sistem pendidikan Malaysia untuk menghadapi cabaran abad ke-21 dan memastikan pelajar bersedia menghadapi arus perdana. Pelaksanaan KSSM memerlukan penekanan kepada beberapa aspek utama bagi mencapai keberkesanan yang diinginkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan usaha yang bersungguh-sungguh dan pendekatan yang komprehensif, KSSM dapat menjadi asas yang kukuh untuk membentuk generasi muda Malaysia yang berdaya saing di peringkat global, inovatif dan berpengetahuan luas. Pemeriksaan pelaksanaan KSSM perlu dilakukan secara berterusan untuk memastikan keberkesanannya dalam mendapati cabaran arus perdana dan memenuhi keperluan masa hadapan negara. Seterusnya, cadangan kajian lanjutan. Hasil kajian ini memberi maklumat mengenai tahap pengetahuan, kemahiran, sikap dan kesediaan guru melaksanakan pengajaran berdasarkan KSSM Bahasa Melayu. Beberapa cadangan yang berkaitan kajian ini dijadikan rujukan sebagai penambahbaikan dan penyelidik pada masa hadapan. Pertama sekali, kajian bujur untuk menilai kesan jangka panjang pelaksanaan KSSM. Menilai kesan jangka panjang terhadap pembelajaran pelajar. Ia boleh menjejaki kohort pelajar dari awal pendidikan menengah sehingga tamat pengajian. Perkembangan mereka dalam bidang seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan kemahiran abad 21. Yang kedua, peranan teknologi dalam mempertingkatkan pelaksanaan KSSM. Meneroka peranan integrasi teknologi dalam mempertingkatkan pelaksanaan KSSM. Yang ketiga, pelaksanaan KSSM di seluruh Malaysia. Perbandingan boleh dijalankan untuk mengkaji pelaksanaan KSSM di seluruh wilayah atau konteks sekolah yang berbeza di Malaysia. Dapat meneroka pelbagai faktor seperti sumber sekolah, kepakaran guru dan penglibatan komuniti boleh mempengaruhi kejayaan pelaksanaan KSSM. Dan yang terakhir, pembangunan profesional guru berkaitan pelaksanaan KSSM. Ia keperluan yang komprehensif, perlu dijalankan untuk mengenal pasti keperluan khusus pembangunan profesional guru berkaitan pelaksanaan KSSM.